Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari di hari kedua Ramadan Al-Mubarak. Semoga tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari dan seluruh rakyat Malaysia berada dalam keadaan yang paling sejahtera, yang sihat, menikmati suasana berpuasa di bulan Ramadan. Pada pagi ini, Alhamdulillah, kita nak masuk tajuk baru, iaitu tajuk melihat ke hadapan. Jadi, di kuliah-kuliah yang lepas, kita telah banyak melihat isu-isu dari segi perspektif apa yang telah berlaku dan apa yang sedang berlaku dalam suasana keuangan Islam semasa. Jadi, banyak yang kita telah belajar dan banyak yang kita telah meneliti dan menekuni isu-isu yang ada dalam masyarakat. Dan pada pagi ini izinkan saya untuk membawa tuan-tuan dan puan-puan ke hadapan, ke alam masa hadapan, the futurist perspektif dalam melihat apa yang akan berlaku dan apa yang sedang berlaku sekarang ini dalam konteks keuangan Islam dan juga keuangan moden di dunia, bukan setakat di Malaysia. Jadi isu teknologi ini isu yang sudah berada di dalam negara kita, yang sudah sampai masanya, dan ia merupakan satu perkara yang sedang berlaku dan telah memberikan kesan kepada sektor kewangan. Sektor kewangan sektor yang tidak terkecuali daripada menerima tempias daripada teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Kita semua dengar tentang industri 4.0, iaitu industri revolution, yang menekankan tentang industri big data, artificial intelligence, robotik dan juga IoT, Internet of Things. Jadi kesemuanya akan berdasarkan kepada hubungan secara internet dalam kehidupan ini. Dan kebetulan dalam PKP ini kita melihat bahawa IoT sudah berlaku secara menyeluruh, di mana kebanyakan perkara yang kita lakukan di masa yang lepas secara fizikal, secara yang berbentuk ketara, sudah diambil alih oleh peranan internet IoT yang dapat menghubungkan antara pembekal dengan pembeli, antara pihak yang bermusyarat, bukan lagi menggunakan bilik-bilik musyarat tapi menggunakan sidang-sidang musyarat secara online, Zoom-nya, Google, Join the Meet dan sebagainya lah, berbagai-bagai teknologi yang sedang berlaku pada masa sekarang. Jadi dalam konteks perbankan ini, tuan-tuan dan puan-puan, atau kewangan, ianya akan lebih rancak kerana kewangan merupakan satu perkara yang diuruskan oleh satu sistem yang sudah ada di pusat, di bank-bank, sama ada perbankan ataupun pasaran modal, sudah ada sistem di belakang mereka. Sama ada sistem itu sistem menyusun urusan perbankan atau sistem itu menyusun urusan pasaran saham, pasaran sukuk, derivatif dan seumpamanya. Jadi dalam konteks ini ia lebih dekat dan mudah untuk mengadaptasikan teknologi moden kepada perbankan, kepada takaful, kepada pasar modal dan juga pasaran derivatif. Tidak pelik kalau kita melihat bahawa sektor ini akan lebih berkembang cepat, apatah lagi selepas PKP ini. Ramai lagi yang rasa tak begitu yakin dengan IoT, dengan big data, dengan AI dan sebagainya, tetapi peristiwa dan pengalaman PKP akan menjadikan ramai orang akan diterbalikkan sikap dan perspektif mereka untuk lebih percaya kepada cara baru melaksanakan perniagaan mereka. Jadi apa kaitan teknologi dengan kewangan Islam? Bagi saya secara peribadi, kewangan Islam tidak ada pilihan. Kewangan Islam sama ada bentuk perbankan, insurans, pasar modal dan juga derivatif, mereka juga kena berani untuk menyerap teknologi baru supaya mereka lebih kompetitif dengan pasaran baru. Malah dalam banyak ceramah saya di peringkat dunia sejak 2 tahun yang lepas tentang teknologi, saya mengatakan dengan adanya teknologi moden pada hari ini, ia memberikan satu peluang yang belum ada sebelum ini kepada perbankan Islam untuk menjadi jaguh
menjadi seorang pahlawan kerana mereka sudah dapat menerosi dunia secara umumnya kerana sudah tidak ada sekatan-sekatan fizikal. Malah di peringkat Malaysia sekalipun, dari segi marketing, dari segi akses kepada pasaran lebih mudah. Kalau kita merasai bahawa takaful di Malaysia tidak betul berkembang, hanya 6% ke 8% rakyat Malaysia, khususnya Muslim yang ada perlindungan takaful, kerana ramai orang tak faham, tak dapat dihubungi, tidak dapat diberikan penerangan. Dengan adanya teknologi moden, mereka sudah boleh bergerak lebih maju lagi. Konteks perbankan misalnya, daripada kita masukkan wang secara pergi bank, masukkan duit, keluarkan wang, transfer wang kita secara yang berbentuk fizikal ataupun sekadar digital yang agak terhad. Sekarang ini kita sudah boleh membuat penukaran, pertukaran, perpindahan wang yang lebih cepat. Tapi itu bukan teknologi moden, itu teknologi biasa-biasa, iaitu dipanggil teknologi digital. Yang ramai orang keliru bila kita bincangkan teknologi moden, mereka merasai teknologi moden itu sekadar digital. Digital atau digitalization adalah peringkat permulaan sahaja kepada mana-mana sistem pentadbiran negara, sistem pengurusan universiti, hospital. Dalam menguruskan COVID-19 di kalangan hospital-hospital, kita ada digital. Itu hanyalah untuk menentukan berapa ramai doktor, berapa ramai nurses, berapa katil yang ada, berapa ramai yang masuk keluar. Kalau sekadar digital, itu hanyalah permulaan sahaja. Dia bukan lagi moden, dia bukan lagi bijaksana. Yang saya maksudkan dengan teknologi moden dalam kuliah saya adalah teknologi yang boleh memberikan tafsiran kepada data-data, yang boleh memberikan makna, to give the meaning to the trend, new trend, makna dan konsep dan juga tafsiran kepada data-data. Misalnya, kalau di bank dengan adanya sistem yang canggih, mereka dapat melihat di bulan atau di hari ke berapa sebulan yang ramai orang meletakkan wang dan hari mana yang ramai keluarkan duit, untuk apa, dan jumlah kemasukan dan jumlah keluaran berdasarkan data. Jadi bank boleh lebih cekap lagi menguruskan data-data berdasarkan teknologi moden. Mereka sudah boleh membuat unjuran kehadapan. Mungkin dalam bulan 4 dan bulan 5 dengan musim perayaan, mungkin ramai orang akan menggunakan wang. Jadi ada peluang untuk bank membuat pemasaran, marketing kepada pinjaman secara peribadi, untuk mereka mendapatkan sedikit wang lebih untuk persiapan-persiapan hari raya dan sebagainya. Bila masuk universiti misalnya, keperluan kepada ibu bapa mendapatkan pinjaman pembiayaan pendidikan misalnya. Jadi dengan ada trend begitu, mereka boleh melakukan pemasaran product development yang sesuai dengan data dan juga trend pada sesuatu masa. Jadi teknologi moden ini teknologi yang bijak dan pandai, dan perbankan Islam dan juga sektor-sektor lain perlu berani untuk kehadapan memeluk, menyerap dan memastikan mereka ada keupayaan tinggi, beraras tinggi untuk melakukan transformasi kepada teknologi moden. Saya bincang isu syariah sekejap lagi, saya nak bincang kebaikan teknologi moden pada hari ini. Syarikat saya juga ada sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti big data dan juga fintech, teknologi keuangan moden berdasarkan big data dengan AI, artificial intelligence. Jadi kami telah diberikan mandat oleh sebuah bank di Malaysia untuk melihat kes-kes permohonan daripada SME yang banyak beribu-ribu dan memerlukan tapisan yang rapi supaya mereka dapat diberikan perhatian kerana kerajaan dan juga bank ini diberikan mandat untuk membantu memberikan pembiayaan kepada mereka yang layak. Jadi dengan banyaknya permohonan, ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, dan berbagai-bagai maklumat diberikan, agak sukar kepada pihak bank untuk meneliti satu demi satu. Kalau seorang itu dipertanggungjawabkan selepas tengok 5 atau 6 permohonan, membaca dia punya business plan, dia punya cash flow, dia punya latar belakang pemilik syarikat, track record mereka. Jadi sebagai manusia biasa, kita letih. 5-6 permohonan kita dah habis satu hari. Nak berikan keputusan yes ataupun tidak, kita boleh berikan keputusan. Okay, saya minta maaf tuan-tuan, ada sikit gangguan.
bateri kehabisan, izinkan saya untuk berhenti sekejap. Tuan-tuan stay on, saya kembali semula dengan charger sekejap ya. Minta maaf. Okey, maaf di atas gangguan teknikal tadi. Jadi dalam pengalaman tersebut, kami telah berjaya mengurangkan masa untuk memproses borang itu daripada 30 hari kepada 5 hari dan telah mengurangkan kemampuan tenaga kerja daripada 60 orang ke hanya 2-3 orang untuk mengawasi sistem yang berjalan dengan bijaksana, dan sistem ini bukan sekadar mencepatkan proses sebanyak 60% lebih optimum berbanding dengan masa dan borang yang diproses. Sistem ini juga boleh memberikan nilai tambah yang baik kepada mereka yang menghantar permohonan untuk membantu mereka membetulkan cara permohonan berdasarkan data yang ada. Sektor tertentu sudah data berjuta-juta data di luar sana, kita gunakan untuk membantu mereka. Kalau peniaga itu adalah peniaga berdasarkan family, pekerjanya 5 orang, cash flow-nya setiap bulan katakan 20,000, modalnya sebanyak 100,000, sudah kita dapat buat satu anjuran atau unjuran bagaimana menjadikan syarikat ini boleh mendapat pembiayaan pada bank. Kita betulkan dia punya proposal supaya dapat diterima oleh bank. Jadi kita menjadikan seramai mungkin yang tidak bankable, yang tidak layak dari segi kemampuan mendapat pembiayaan kewangan menjadi bankable, menjadi layak dipertimbangkan oleh bank-bank. Jadi itulah tugas mesin yang bijaksana. Jadi mesin yang bijaksana, teknologi moden banyak membantu dari segi kemampuan yang manusia tidak boleh buat. Kita boleh buat maka masa lama, lambat, kadang-kadang tidak memberikan faedah kerana masa dah berlalu. Peluang perniagaan sudah berlalu 2-3 bulan baru nak luluskan permohonan, lambat. Jadi dengan ada sistem ini yang cepat, yang tidak letih, yang tidak penat, yang tidak bias. Dia tidak bias kepada mana-mana pihak, masuk dalam smart learning machine, machine dapat memproses secara 247. Dia tak tidur malam, dia melakukan pemprosesan dengan baik. Pengalaman satu lagi, mungkin contoh yang banyak lagi pengalaman, tapi nak ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa teknologi moden ini memang tepat masanya untuk kita menjadi orang yang beriman dalam bahasa yang sebut, percaya bahawa inilah masa depan negara, masa depan dunia, khususnya selepas PKP ini. Pengalaman kami juga di Indonesia untuk memberikan zakat kepada ramai penerima zakat di bandar yang besar itu, dalam 2 ke 3 juta yang berhak menerima zakat, sedangkan kemampuan untuk memberi tidak begitu banyak. Perlu diberikan satu pendataan yang jelas, siapa yang paling berhak, berapa banyak yang perlu diberikan, bila patut diberikan berdasarkan keperluan dalam masyarakat, awal tahun, tengah tahun, akhir tahun, dan bentuk pemberian, cash ataupun sebagainya. Jadi perlukan pendataan yang cukup besar. Manusia tidak boleh melakukan pendataan tersebut, maka masa yang banyak. Dengan adanya sistem yang kami buat di Jakarta dapat menjelaskan dengan jelas kepada pihak yang berkuasa bagaimana zakat dapat diuruskan dengan baik sehingga zakat itu dapat dipercepatkan, pertamanya diberi dan diserahkan pada yang berhak dalam kuantiti yang paling sesuai keperluan beliau dan keluarga beliau, seksi rumah, dan juga impak dapat diukur. Dengan adanya beberapa soalan follow up, kita dapat melihat sumbangan RM1, contohnya zakat kepada keluarga tersebut, apakah impaknya kepada pendidikan keluarga, kepada isu makan minum, kepada minda keluarga tersebut, kerana zakat itu bukan sekadar diberikan begitu saja. Zakat juga perlu diberikan pengukuran impact measurement. Dalam Al-Quran disebutkan ambil zakat itu untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta orang-orang yang memberikan zakat dan untuk membangunkan orang yang memberikan zakat dari segi jiwa dan juga emosi mereka. Tetapi ia tidak menafikan kita juga kena melihat impaknya kepada masyarakat,
Jadi ada sistem data yang jelas, nak bagi zakat itu lebih lestari dan lebih berkemampuan dan berkesan dalam masyarakat. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, kekuatan teknologi moden yang berdasarkan IoT, berdasarkan big data, analisa data raya dan juga AI, artificial intelligence, kebijaksanaan buatan yang pada hari ini cukup hebat. Kalau kita ada data yang banyak atau data yang ringkas sedikit pun, kita boleh membuat analisa dan membuat trend yang baru dalam masyarakat supaya kita elakkan kegagalan, kita elakkan pembaziran tenaga, kita elakkan sebarang perkara yang tidak patut dibuat dan kita pastikan kita mendapat impak yang diperlukan dalam apa sahaja, kewangan, pendidikan, pengajaran bahasa Inggeris, pengajaran bahasa Arab, pengajaran bahasa Melayu, pengajaran Al-Quran, pengajaran tahfiz, lesen-lesen dikeluarkan oleh kerajaan, impaknya pada masyarakat dan segala jenis apa sahaja bidang yang ada data di dalamnya yang boleh ditafsirkan dengan secara yang lebih bijaksana untuk memberikan hala tuju yang baru. Itulah masa depan kita. Hari ini kita nak bercakap masa depan kewangan saja. Saya tidak mahu bercakap tentang isu harga minyak dan gas, isu perkapalan, isu sektor perindustrian, pelancongan. Ada data yang banyak. Kita perlu melihat data apa yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini, berlakunya PKP, apakah data yang ada. Data-data ini dapat diserapkan, dimasukkan dalam smart machine learning yang ada cara algoritma yang tertentu yang boleh memproses data dalam masa 2-3 minit, tuan-tuan dan puan-puan, bukan seminggu, bukan sebulan. Data itu dapat diproses oleh satu mesin yang sudah pandai memahami data dan berikan makna dan juga kognitif meaning dan understanding kepada data-data yang dianalisa. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya pada pagi ini. Tajuk ini tajuk masa hadapan. Jadi kalau tuan-tuan tertinggal tajuk ini, kita akan tertinggal kereta api kita. Kereta api tidak akan berhenti. Kereta api dunia dia akan laju. Lokomotifnya semakin hari semakin laju. Kalau kita sebagai orang biasa dari segi bidang pendidikan, bidang sains, bidang kewangan, kita masih berfikir cara lama, kita akan tertinggal. Kereta api kehidupan tidak akan menunggu sesiapa sahaja. Dia tidak ada stesen. Dia hanya laju. Dia hanya berjalan semata-mata dan kita kena pastikan we are kita berada in the train dalam kereta api kemajuan sains dan teknologi. Jadi kita nak bincang tentang isu syariah sikit. Apa sebenarnya kaitan teknologi dengan isu syariah? Dia menarik kerana syariah ini pada dasarnya dia adalah neutral. Dia tidak ada sikap yang tentu kepada teknologi. Teknologi boleh memudasyarakan, teknologi boleh melestarikan peraplikasian syariah. Pada hari ini contohnya orang yang nak angkat nikah kahwin misalnya perlu kepada secara online. Ada imam, ada saksi, ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan, ada wali. Itu teknologi yang dinamakan teknologi biasa-biasa digital. Tapi kalau ada teknologi moden yang ada kebijaksanaan, yang ada AI-nya, dia dapat trace, dia akan buat face recognition. Dia akan trace suara tu betul tak, suara yang melafaz angkat nikah tu suara betul orang yang akan dinikahkan. Itu peringkat yang kedua. Tapi hari ini taklah secanggih begitu, kena cukup dengan adanya saksi yang dapat disahkan, adanya imam ataupun yang menyaksikan akad nikah, ada wali, ada pendaftar perkahwinan dan sebagainya. Tapi masa depan dengan berlakunya teknologi hari ini sudah ada voice recognition, ada face recognition. Dekat airport tu, kita masuk airport di negara maju sudah ada face recognition. Mereka dapat tangkap gambar kita dan tulis kepada data kita, siapa kita, tempat kerja kita, the last travelling yang kita buat, kredit kad terakhir yang kita gunakan, segalanya sudah didatakan. Jadi tidak mungkin, tidak mustahil ini akan masuk dalam bidang-bidang syariah masa depan untuk kita isu nikah kahwin, isu nak sabitkan anak, isu yang pelbagai-bagai di mahkamah. Termasuklah isu iaitu isu kewangan sendiri pun. Kita nak membeli, kita nak mendapatkan pembiayaan kewangan, kita perlu diadakan due diligence, penelitian pada kita, siapa kita, dari segi risiko, adakah kita selalu bayar on time ataupun tidak, siapa kita di universiti. Jadi
saya bagi contoh yang real lah, contoh yang betul-betul punya. Dalam perbankan dinamakan due diligence. Jadi kalau tuan-tuan nak meminjam atau mendapat pembiayaan di bank untuk korporat ataupun untuk individu ni taklah terlalu ketat dia punya due diligence. Tapi kalau nak pinjam katakan 10 juta lebih, jadi tuan-tuan kena hantar permohonan nak dapatkan modal membuat satu internet center ataupun satu kedai baru untuk buat delivery makanan. Hari ini maju macam cendawan tumbuh selepas hujan contohnya. Jadi bank kena buat penelitian, siapakah tuan, siapakah latar belakang tuan. Jadi dengan adanya teknologi begini, dia akan terus memeriksa tuan dari segi Facebook, dari segi social media, dari segi latar belakang tuan-tuan dan puan-puan, dari segi bayar tak bil api dan air on time, adakah PTPTN bayar tak lagi, contohnya lah ya, adakah sikap kita untuk menjelaskan hutang on time, di mana pendidikan kita, di mana sejarah perbankan kita dalam luar negara, semuanya akan didatakan dan dianalisa. Dia cepat. Jadi syariah melihat isu ini isu yang banyak membantu perkembangan syariah dari segi due diligence. Isu yang lebih mendesak adalah isu akad, ijab dan qabul. Sebab dalam teknologi hari ini, kita nak pastikan di mana akad itu berlaku, pukul berapa, dekat mana, apa dia punya spesifikasi barang yang kita diangkatkan. Kita beli rumah dengan bank secara murabahah. Jadi bank kena ada satu sistem yang canggih masa depan. Mungkin tak perlu kita pergi bank. Kita tekan button submit saja aplikasi kita dan due diligence pun berjalan dengan serentak. Zoom satu pusingan, kita lulus dan tidak perlu kepada, contohnya lah masa depan, tidak perlu kepada jawatankuasa kredit. Hari ini kita hantar borang, bank kena kumpulkan borang tersebut, dia akan buat analisa latar belakang, cek due diligence, kemudian masuk kepada jawatankuasa kredit, jawatankuasa risiko, minta maaf, pengusaha risiko, pastikan tidak ada risiko yang tinggi, yang boleh ditadbir dengan baik, mungkin makan masa seminggu, 2 minggu, lepas tu masuk dalam kredit komiti, jawatankuasa kredit, patut tak diberikan dengan jumlah ini ataupun kurang sikit, bukan 10 million, mungkin 8 million, 9 million, berapa banyak jumlah untuk nak beri 5% ke 6% ke, kredit punya komiti, kemudian pergi kepada kalau board ataupun pada CEO untuk luluskan. Maka masa 2-3 minggu sebulan baru dapat kita punya kelulusan. Tapi di masa depan, dia semua dah ada teknologi moden untuk AMLA, untuk kita punya latar belakang wang kita, mana kita dapat. Kita nak buat bisnes ni, kita letakkan modal kita 3 million. Dekat mana 3 million ni dapat? Jadi dia akan cek AMLA kita secara teknologi moden. Hari ini sudah ada software untuk mengenal pasti sama ada wang kita wang haram, iaitu wang yang didapati secara yang tidak patuh undang-undang, seperti wang haram, rasuah, perjudian dan kongsi gelap, alung sebagainya. Sudah ada AMLA sistem yang boleh kita pasang. Terus cek latar belakang sumber kewangan kita. Dan latar belakang peribadi, due diligence. Kalau semua dah siap, kita tekan button, terus dia jadi diterima sebagai kredit yang baik, risiko yang baik, dan dia pun terima bank sebagai akad untuk menjual pada kita dengan harga yang disetujui, mungkin dalam masa kurang daripada 1 second. Bukan lagi 1 minit, dia akan jadi masa yang cepat. Dan saya pernah melihat sistem yang ada, dia boleh jadi dalam bentuk millisecond, millisecond, dalam bentuk yang paling kecil, kurang daripada 1 second dan kurang daripada setiap unit pada 1 second tersebut. Sah tak hukum syariah? Kalau orang tanya tuan-tuan puan-puan, boleh tak saya jual beli dengan bank ni dalam masa kurang daripada 1 second, lebih pada kurang daripada 1 unit daripada katakan 1000 1 second. Dia panggil millisecond. Apa pandangan syariah? Jadi ulama bincang. Menarik dan satu perbincangan yang berlaku, tak sebut di mana, ada para sarjana penasihat syariah mengatakan tak boleh. Dalam Islam kena ada jelas, mesti ada juga masa untuk pindah risiko. Bila bank beli daripada pembekal dengan harga 100,000, bank nak jual pada saya dengan harga 110,000, ada profit 10,000, mesti ada jarak masa tertentu. Tak boleh split second. Jual, beli, pindah, jual balik. Tak boleh. Saya kata kalau itulah pandangan kita, pandangan saya dengan izin, kita tidak akan bergerak ke hadapan.
kewangan Islam tidak boleh bergerak ke hadapan, kita masih lagi melihat tempoh masa yang dibenarkan dalam syariah. Dan saya tanya mereka soalan yang agak sinis, berapa lama masa yang diperlukan? How long the time is? How long the long time is? Berapa panjang masa yang kita namakan panjang masa itu yang boleh kita benarkan? 1 minit, 2 minit, 3 minit, 30 second, 5 second? Tidak ada asas syariah dalam agama kita. Yang penting berlakunya ijab kabul, ada tawaran, ada penerimaan, walaupun mungkin berlaku dalam tempoh millisecond dari segi unit masa atau unit pengukuran masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menarik isu ni, dia bukan saya cekap tetapi dia juga menguruskan kecepatan pengurusan kewangan Islam di masa hadapan. Saya berhenti setakat itu dulu. Besok kita akan melihat bagaimana teknologi moden ini boleh membantu percepatkan proses kewangan Islam, dan juga dari segi pelaburan misalnya sudah ada satu keupayaan untuk membuat pemilihan saham-saham yang difikirkan memberikan keuntungan berdasarkan kedudukan pasaran sesuatu masa. Berdasarkan keadaan sekarang, ekonomi sekarang, ekonomi yang mengucup yang dianggap sebagai ekonomi recession, apakah stok-stok yang akan naik dan apakah stok atau saham yang akan turun dan berapa banyak dia akan bertahan, sehingga bila dia akan bertahan, semuanya sudah diproses oleh satu sistem yang bijaksana. Jadi akan timurnya dia panggil robo advisor, penasihat pelaburan secara robo. Sudah ada dalam pasaran robo CFO, pengurus kewangan secara robot. Sudah ada robo accountant, sudah ada robo auditor. Dan saya juga dalam proses, dah lama berminat tapi tak ada masa lagi untuk buat robo syariah. Satu robo yang boleh menganalisa hukum-hukum syariah berdasarkan data dan fatwa dan juga syarah standard yang ada di Malaysia dan di luar negara, boleh dialgoritmakan untuk menjadi satu mesin yang bijaksana untuk memahami apakah isu syariah dan apakah jawapan syariah yang sepatutnya diberikan dalam keadaan tersebut. Bila ubah fakta dan data sedikit, dia ubah fatwanya kerana data itu adalah pemangkin kepada setiap fatwa dan pandangan yang diberikan. Jadi menarik tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bincang masa hadapan. Memang masa hadapan ini masa hadapan yang mencabar, betul. Masa depan yang akan menjadikan dunia ini lebih kompetitif dan lebih terbuka. Yang penting terbuka. Dulu kita dikongkong dengan berbagai-bagai sekatan dunia. Tidak boleh berkembang. Nak buat marketing, kena ada pegawai marketing, kena ada ramai pegawai. Hari ini sudah tidak perlu pegawai ramai. Sistem yang cekap boleh membuat polisi marketing yang berdasarkan data yang tertentu. Tidak perlu pegawai. Masa depan ramai pekerja-pekerja mungkin tidak lagi relevan dalam sektor-sektor tertentu yang boleh dikendalikan oleh sebuah mesin yang bijaksana yang saya namakan sebagai mesin big data dan juga AI dalam semua sektor kehidupan, termasuklah sektor kewangan. Cukup sekadar itu dan saya akan terus kepada soalan-soalan kalau ada daripada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama saya di pagi ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dan faedah kepada ilmu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampaknya tidak ada jawapan, tidak ada soalan kepada sesi hari ini. Sobri Yaakob, isu akad, sehingga hari ini tetap ramai yang menolak akad secara online dalam pembelian emas dan perak dengan alasan kena face to face. Begitu juga serah terima dengan menolak qabat hukmi kerana alasan qabat hakiki yang diterima untuk jualan beli item ribawi. Ini pandangan yang klasik lah, kalangan yang cukup klasik, kalangan yang hidup di zaman dinosaur. Ada juga fiqh namanya fiqh so, iaitu fiqh zaman dinosaur yang tidak berubah dengan keadaan sekarang. Dalam agama kita, yang penting adanya ijab dan qabul, penerimaan dan penawaran, walaupun tidak berlaku secara fizikal. Fizikal itu adalah undang-undang Roman. Bila sebelum zaman Islam, undang-undang Roman dulu, dia panggil sebarang transaksi mesti dibuat secara fizikal, mesti pegang, disentuh barang tersebut baru sah dalam undang-undang Roman. Kemudian diganti dengan undang Latin, kemudian diganti dengan undang-undang sivil Eropah dan juga undang-undang common law di
di England. Tapi sebelum itu, mungkin beratus tahun kurun sebelum itu adalah Undang-Undang Roman. Kita melihat mengkaji Undang-Undang Roman, undang-undang yang percaya kepada physical punya manifestation. Tidak ada lagi sistem yang berdasarkan surat, menyurat. Kalaulah sistem online tidak boleh, sistem surat menyurat pun tidak boleh. Sebab tidak ada beza online dengan surat menyurat. Dengan telefon misalnya tidak boleh. Jadi itu satu pandangan yang tidak ada asas sama sekali. Yang penting adanya kejelasan butir-butir akad jual dan beli. Dan boleh dilakukan secara online. Dan penerimaan itu juga boleh dilakukan secara kita masukkan dalam akaun tertentu dengan rujukan pada akaun tertentu, maka berlakulah penerimaan atau penyerah hak milikan. Dia panggil taslim wal qabad. Satu pihak menyerahkan taslim, satu pihak menerima qabad. Jadi taslim penyerah hak milikan dan qabad penerima hak milikan boleh dilakukan secara online, dan masa depan boleh dilakukan secara dipanggil kripto, secara digital dan secara blockchain juga di masa hadapan. Jadi bersedialah untuk berubah. Kalau kita tidak berubah, banyak perkara yang tidak boleh dilakukan di zaman-zaman hadapan. Isu sama ada barang ribawi, tak ada barang ribawi, tidak isu sama sekali. Barang ribawi, barang yang perlukan penyerahan secara tunai, dan tunai itu boleh dilakukan dalam banyak perkara, dalam banyak bentuk dan seumpamanya. Jadi kalau kita melakukan fax saja, itu juga tunai. Kita bercakap, itu juga tunai. Online, kita submit button saja, itu juga tunai. Yang penting, sifat ketunaian itu ada dalam sistem online yang kita bincangkan. Bukan online tidak ada ketunaian, walaupun nama online, tapi dia lafaz akad itu disusuli dengan penerimaan itu 2-3 hari selepas itu bukan lagi spot ataupun secara langsung. Itu masih lagi bertangguh yang tak digunakan oleh syariah. Syariah tidak mementingkan cara, syariah mementingkan sifatnya mestilah penjualan dan pembelian secara tunai. Penyerahan secara tunai walaupun bukan secara fizikal, secara hukmi, secara konstruktif. Ke arah soalan Rozaini Abdul Qudus, ke arah new era text AI, internet based of things in whatever matters, apa fungsi Majlis Penasihat Syariah Doktor dari segi mengawal selia faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan syariah dalam perkara tersebut? Dalam sesi webinar saya dengan pengamal pelbagai Islam di dunia yang berpusat di London 2-3 hari lepas, soalan sama ditanya juga bahawa jadi kalau teknologi moden sudah masuk dalam perbankan, di mana tugas syariah? Ini penting. Bagi saya tugas syariah memeriksa teknologi yang dialgoritmakan dalam sistem yang canggih tersebut, supaya algoritma yang disahkan patuh syariah. Interesting ya, algoritma yang disahkan patuh syariah, kerana kalau algoritma itu disahkan patuh syariah, maka transaksi yang berlaku, transaksi itu insya-Allah akan patuh syariah. Kemudian akan berlaku audit di akhir tahun ataupun di setiap 6 bulan, penasihat syariah mesti melakukan audit kepada algoritma yang tidak berubah dan juga kepada dokumen yang menyokong kepada algoritma tersebut. Perkataan algoritma dipetik daripada nama ulama yang terkenal dalam bidang matematik, Al-Khawarizmi. Ibn Barat pun telah menterjemahkan coding, sistem coding yang dibawa oleh Al-Khawarizmi kepada algoritma atau algoritma, yang merupakan ilmu lama sebenarnya, baru dipopularkan kerana sudah ada data yang banyak. Algoritma memerlukan data yang banyak. Hari ini data bercambah yang boleh dipetik daripada udara, can pick from the air. Sebab itu algoritma menjadi ilmu yang baru pada hari ini. Apa kesan terhadap ekonomi dengan semakin canggihnya teknologi? Soalan daripada Syafiq Rahman. Contohnya dari segi manpower mungkin berkurangan. Ini ketakutan kita. Ini juga berlaku dalam revolusi industri yang kedua dan ketiga, bila adanya mesin-mesin yang digunakan di ladang-ladang, di kelang-kelang. Ramai menyangka manusia akan kehilangan pekerjaan. Yang berlaku sebaliknya. Bila ada sektor yang baru, lebih cekap, lebih cepat, memerlukan pekerja-pekerja yang ramai untuk tujuan perniagaan, maka manusia digunakan secara lebih ramai. Berlakunya urbanisasi yang hebat atas muka bumi ini pada kurun ke-18 Masihi kerana bermulanya industri perkelangan di Eropah.
pada 1786. Exactly, itulah permulaan industri revolusi yang pertama. Maka berlakulah penghijrahan besar-besaran manusia daripada kampung kepada bandar-bandar besar. Di dalam konteks teknologi begini, ini satu isu yang sedang dibincangkan. Bagi saya, dia akan mencipta bentuk pekerjaan yang baru. Itu penting. Sebab itu di universiti sekalipun, mesti kita melihat apakah bentuk pekerjaan yang baru era teknologi moden. Mungkin pengkajian kita bukan lagi 100% dengan silibus yang ada kerana banyak subjek sudah dapat dibuat secara 3G, secara big data analytics, perakaunan misalnya, design, architecture. Macam doktor itu banyak lagi berasaskan latihan yang B2B2B, tetapi dari segi perundangan, dari segi syariah sekalipun boleh dikurangkan silibus yang berbentuk klasik dan jadikan bentuk data dan jadikan pengajaran yang lebih menjurus mereka menjadi seorang data scientist, para pakar pengurusan data yang berkaitan dengan undang, dengan perakaunan, dengan syariah dan sebagainya. Jadi perlu kepada pemikiran yang baru dan kita belum ada satu lagi convention di Malaysia yang boleh melihat kesan teknologi moden kepada sektor pekerjaan. Banyak kajian-kajian dibuat di seluruh dunia, mungkin sampai masanya untuk kita menggerakkan satu usaha yang tersusun selepas PKP ini untuk melihat apakah kesan teknologi kepada keuangan, kepada industri perkelangan, industri pendidikan, industri hospital. Di tempat yang maju sudah ada robo doktor, robo prescription, robo kita nak submitkan kita punya cukai, ada robo yang boleh mentaksirkan cukai kita berdasarkan data-data yang kita submit. Tidak perlu lagi jumpa auditor atau jumpa tech consultant dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting kalau kita berani, kita jadi pengusaha bidang teknologi moden. Itulah bidang yang kita perlu ceburi untuk sama-sama majukan diri kita dalam industri yang cukup kompetitif pada hari ini. Okay. Kamal Bahari, adakah doktor setuju sah jadi riba apabila berlaku ijab qabul yang berlafaz? Saya tidak faham soal ini sebenarnya. Mungkin tidak sah jadi riba ke ataupun sah jadi riba apabila berlaku ijab qabul yang berlafaz. Bagi saya, bila kita melakukan pertukaran barang ribawi, sama ada lafaz atau tidak lafaz, tidak penting. Yang penting tindakan itu adalah menandakan persetujuan. Berdasarkan cara kita menerima, memberi tawaran, kita submit button untuk jual mata wang, untuk jual emas atau sebagainya, barang-barang ribawi, maka diterima oleh satu pihak secara automatik, maka itu dianggap jualan yang tunai, maka sahlah. Dari segi syarah tidak berlaku riba sama sekali, walaupun voiceless, walaupun wordless, tidak ada perkataan dan tidak ada ucapan semata-mata sama sekali. Teknologi akan menyebabkan banyak pekerjaan pupus dan menghasilkan pekerjaan baru yang menggantikan pekerjaan yang telah pupus atau sebaliknya. Jika tidak, bagaimana kita akan kekayaan? Saya punya pandangan agak mungkin berbeza sikit. Ilmu teknologi maklumat ini ilmu yang ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah di hari akhirat sekalipun, amal kita akan didatakan. Jadi semuanya akan di big datakan dan di AI kan. Jadi data kita ni faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kan. Apa yang kita buat baik atau jahat akan walaupun sebesar atom itu, biji sawi itu akan diperlihatkan, yarah akan dipertontonkan. Jadi itu adalah satu ilmu yang data, ilmu tentang data. Malah Quran itu adalah data centric, padat dan syarat dengan data. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan minda data, kita akan dapat rasa bahawa ilmu data ilmu yang penting. Jadi masa depan data, masa depan teknologi baru, saya rasakan pekerjaan tidak akan terjejas, melainkan kita tidak mahu melakukan perubahan sekarang. Akan berlaku lagging, akan berlaku kelembapan dalam 5 ke 10 tahun. Kalau negara tidak mahu berubah, kita tidak mahu berubah, syarikat tidak mahu berubah, universiti tidak mahu berubah, sekolah tidak mahu berubah. Kalau itulah yang berlaku, kita akan tertinggal sebab kita tidak berani untuk berubah ke hadapan. Soalannya, adakah kita mahu berubah dan sanggup untuk kita berubah, mempelajari ilmu-ilmu tentang
teknologi moden. Coding misalnya, ilmu untuk buat coding. Kita belum menjadi ilmu yang asas di sekolah-sekolah, di sekolah rendah dan menengah. Di negara maju merupakan ilmu yang asas. Malah di negara yang sedang maju macam Thailand, Vietnam, ilmu coding sudah diperkenalkan dan mereka yang ada kepakaran ilmu coding, gaji mereka lebih mahal daripada gaji yang mendapat lepasan ijazah walaupun mereka hanya diploma dan sertifikat. Kerana itulah bidang yang diperlukan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, boleh bincang panjang lagi, nak tunjukkan we have to move forward untuk menjadikan diri kita relevan dengan keadaan sekarang dan masa hadapan. Soalan daripada Kamal Bahari, saya rasa sudah menjawab tentang isu riba. Ada khilaf dengan mazhab lain? Tidak ada khilaf. Ini merupakan persetujuan semua ulama kerana akad itu boleh secara qawlan wa isyaratan wa kitabatan. Zaman dululah dia kata akad itu boleh sah dengan pertuturan, tulisan ataupun isyarat. Orang buta, orang tidak ada kuasa untuk bercakap dan menulis isyarat. Apatah dengan bahasa hari ini, bahasa teknologi, dia tidak bercakap, dia tidak menulis dan dia tidak bersyarat, dia bahasa baru. Yang penting bukan manifestasi tersebut, yang penting berlakunya penzahiran persetujuan dan juga penerimaan kedua-dua belah pihak. The meeting of two mind, pertemuan dua minda dalam mana-mana bentuk dianggap sebagai ijab dan qabul yang sah dari segi syariah. Terima kasih kepada semua yang bersama saya dan banyak soalan. Bangunan forex dalam pandangan Islam saya dah kupas panjang lebar pada Puan Rohani. Setelah semak video saya yang lepas, 2-3 siri saya telah kupas forex yang benar, yang patuh ataupun yang tidak patuh kepada syariah. Jadi minta rujuk kepada video-video yang lepas, mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat. Okay, Alhamdulillah, saya kata cukup sekadar itu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama saya mendengar sikit sebanyak ilmu berkaitan dengan kehidupan kita dan pada hari ini dan besok tentang masa hadapan yang perlu kita membuat persediaan secepat mungkin, sebijak mungkin untuk kita bersama-sama dalam arus yang cepat bergerak untuk menjadikan negara kita dan diri kita relevan all the time dalam menghadapi persaingan yang cukup hebat. Siapa lambat, dia tertinggal. Itu sahaja mantra kehidupan hari ini. Dalam ilmu persaingan, kita tidak boleh bertanding dengan mana-mana pihak. Yang boleh kita buat, kita perlu lebih pantas daripada orang lain. We cannot stop competition. Kita tidak boleh bunuh semangat persaingan. Tetapi, we can be faster, we can be quicker, we can be smarter than others. Itulah cara untuk kita menang dalam bisnes, dalam kehidupan, dalam persaingan dunia pada hari ini. Cukup sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.